Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya kepada pihak penganjur Jabatan Mufti Negeri Perlis, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita melahirkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama di dalam satu majlis pembentangan ketah kerja tentang imam-imam mazhab. Jadi pada hari ini kita ambil tentang Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sebahagian besarnya tentang latar belakang Abu Hanifah tadi telah diterangkan oleh Profesor Dr. Abu Lais. Bagaimana tentang kebijaksanaan, kehebatan dia di dalam menilai ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW bagi mengeluarkan sesuatu istinbat hukum. Sehingga para ulama menyebut tentang kecerdikan, kehebatan, kefakihan Abu Hanifah ini. Banyaklah ulama-ulama memuji beliau. Di antaranya apa yang disebut oleh Imam Zahabi di dalam kitab Syiarul A'lam wan Nubala. Khatib Al-Baghdadi menyebut di dalam Tarikh Al-Baghdadi, Imam Malik rahimahullahu subhanahu wa ta'ala pernah ditanya oleh Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini adalah anak murid kepada Imam Malik. Imam Syafi'i tanya, Ara'aita Aba Hanifata? Qala na'am. Adakah kamu pernah bertemu dengan Abu Hanifah? Imam Malik kata, ya. Ra'aitu rajulan law kallamaka hadhihi sariyata zahaban laqama bihujjatin. Aku pernah melihat Abu Hanifah, seorang lelaki yang aku lihat, kalau kamu bercakap dengannya, kalau dia kata kepada kamu bahawa tiang ini adalah merupakan emas, niscaya dia mampu mengemukakan hujah. Begitulah di antara ciri kehebatan kecerdikan Abu Hanifah, sehingga sebahagian orang menganggap, bagi orang yang tak belajar mazhab Hanafi ini, menganggap Abu Hanifah ini mendahulukan akal daripada nafs. Saya pun sebenarnya terpengaruh sebelum saya belajar mazhab Hanafi. Sebelum belajar mazhab Hanafi, saya berkawan dengan sahabat-sahabat daripada kalangan ahli hadis di Pakistan. Mereka tak kata Abu Hanifah ini yang dikenali dengan sebagai ahlul ra'yi, mengenepikan dalil daripada Quran dan hadis. Sebenarnya bila kita mempelajari secara mendalam, tidak begitu. Beliau sangat menekankan dalil-dalil yang sahih, khususnya dalil khas yang diambil daripada kitab, iaitu daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Untuk memahami Al-Quran dan hadis memang memerlukan kepada kecerdikan akal. Sebab itu dalam Al-Quran, afala tafakkarun, afala ta'qilun, mengapa kamu tidak berfikir, mengapa kamu tidak berakal. Akal ini sangat penting untuk kita menilai sesuatu hukum daripada Quran dan hadis supaya dapat mengeluarkan istinbat. Semua ulama buat begitu, semua mazhab, semua imam-imam. Yang tak bolehnya kita menggunakan akal kita di dalam masalah akidah, bab menentukan ketuhanan, zat Allah dan juga sifat Allah. Yang tu kita tak boleh mendahulukan akal. Kerana perkara itu telah termaktub di dalam Al-Quran secara jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kamu kata sesuatu terhadap Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Yang ini tidak ada ruang ijtihad. Allah Ta'ala sebut fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu bandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Adapun di sudut untuk beristihad mengeluarkan hukum-hukum fiqh daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memerlukan kecerdikan akal. Yang pertama, saya kira seminar seperti ini sangat baik untuk dikembangkan di dalam negara kita untuk menunjukkan bagaimana keluasan mazhab. Kalau kita belajar suatu mazhab, contohnya secara umum kita belajar mazhab Syafi'i, seolah-olah di dalam agama Islam ini mazhab Syafi'i sahaja. Islam adalah Syafi'i. Kalau kita mempelajari satu alim pun dalam mazhab Syafi'i, ilmu Islam tak habis lagi. Alim di dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, baru setakat itu ilmu kita. Sedangkan Islam lebih luas. Sebab itu walaupun kita beramal secara umumnya dengan amalan fiqh yang dipegang oleh majoriti masyarakat iaitu Syafi'i, kita perlu juga memahami mazhab-mazhab yang lain. Selain daripada nak menunjukkan keterbukaan, yang keduanya untuk menghilangkan fanatik ta'assub kepada mazhab. Yang duk jadi kelahi bergaduh tu kerana dia belajar satu aliran. Kalau fiqh Syafi'i sahaja. Kalau akidah pun satu aliran sahaja. Jadi menyebabkan orang yang berbeza dengan dia rasa salah. Yang ketiga, seminar yang macam ini sangat baik untuk memberi pendedahan kepada masyarakat supaya senang kita nak beramal dengan hukum-hukum fiqh. Contohnya masuk bulan Ramadan ni kan, malam pertama dah kita niat sebulan Ramadan. Nawaitu shaum syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi nenek moyang kita, ibu bapa kita yang tak pernah belajar 4 mazhab, masa kita kecil-kecil lagi dah diberitahu malam pertama kena niat ikut mazhab Maliki. Sebab apa? Nanti di tengah-tengah bulan Ramadan kamu terlupa niat, maka puasa kamu sah. Sampai kita berpuasa, kita ikut berpuasa, syarat batal puasa dan syarat puasa batal puasa dan sebagainya, kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dah 2 mazhab kita campur. Sampai time kita bayar zakat fitrah, tuan-tuan bayar dengan apa? Dengan berah. Perlis kan banyak berah kan? Bergundi lah berah di pejabat agama Perlis ni. Berlori-lori lah berah, duk pikul berah Jadi tuan-tuan bayar dengan apa? Bayar dengan duit. Itu mazhab Hanafi. Secara kesimpulan, hadirin sekalian, di dalam 1 bulan kita telah beramal dengan 3 mazhab. Tak ada jadi gaduh pun pada masa itu, tak jadi khilaf pun, tak jadi masalah pun. Cuma mari ayat-ayat ini adalah individu-individu yang tertentu. Kalau belajar banyak mazhab ni jadi penin, masyarakat jadi berbalah, bertelingkah dan sebagainya. Sebenarnya dakwaan-dakwaan itu tidak benar. Jadi sebagai pendahuluannya, saya rasa banyak juga telah disentuh oleh pembentang yang pertama tadi. Imam Abu Hanifah adalah seorang daripada 4 imam mazhab fiqh yang terkenal di dalam Islam. Beliau dilahirkan terlebih dahulu sebelum imam-imam yang lain. Lantaran itu, eloklah diceritakan sejarah kehidupannya terlebih dahulu berbanding dengan imam-imam yang lain. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang berjaya di dalam hidupnya. Dia juga seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan serta cekap di dalam memberi sesuatu keputusan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi. Dan kita tengok sedikit latar belakang dia. Latar belakang Imam Abu Hanifah, nama sebenarnya Abu Hanifah ialah Nu'man, dan beliau diturunkan berketurunan Parsi. Dia bukan orang Arab. Biasanya ulama-ulama ni kita baca semuanya orang Arab, termasuklah imam kita, Imam Syafi'i. Dia adalah orang Parsi. Nasab beliau adalah Nu'man bin Sabit Al-Makhzuban. Al-Makhzuban ialah perkataan Parsi yang bererti ketua kaum Parsi. Jadi untuk menjimatkan masa, saya baca sebentar lalu apa yang saya nak tekankan yang di belakang tu. Bagaimana kaedah
ataupun cara Imam Abu Hanifah mengistimbatkan hukum, yang nak menunjukkan dan juga menampakkan bagaimana kebijaksanaan dan juga kecerdikan beliau. Pendidikan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah tinggal di bandar Kufah di Iraq. Bandar ini masyhur kerana banyak menerima perubahan dan perkembangan di dalam ilmu pengetahuan. Beliau seorang yang bijak dan gemar kepada ilmu pengetahuan. Apabila mula menceburkan diri di dalam bidang ilmu pengetahuan, beliau mempelajari sastra bahasa Arab. Oleh kerana ilmu bahasa tidak banyak menggunakan akal fikiran, beliau beralih kepada ilmu fiqh kerana beliau berminat terhadap ilmu yang lebih banyak menggunakan akal. Jadi dia setelah dia belajar bahasa Arab itu, tidak nampak sangat ilmu bahasa Arab ini banyak menggunakan akal. Oleh kerana itu beliau menceburi ilmu di dalam bidang fiqh. Dan tuan-tuan boleh tengok pula muka surat yang keempat, pujian ulama terhadap Abu Hanifah. Jadi tuan-tuan boleh baca sendirilah, ramailah daripada kalangan ulama-ulama yang muktabar telah memberi pujian kepada Imam Abu Hanifah lantaran daripada kebijaksanaan beliau. Muka surat yang kelima, kaedah pembelajaran dan pengajaran Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah terkenal dengan seorang yang ulung dalam mengasaskan kaedah qiyas, sebagaimana sebahagiannya telah dibentangkan oleh Profesor Dr. Abu Lais. Muka surat yang ketujuh, pendekatan Imam Abu Hanifah di dalam bidang fiqh. Ijtihad Abu Hanifah di dalam bidang fiqh berdasarkan beberapa pendekatan. Antaranya mendahulukan hukum mutlak dalam Al-Quran berbanding dengan hukum yang ada di dalam hadis ahad. Saya difahamkan bahawa yang hadir mendengar seminar pada hari ini banyaknya daripada guru takmil dan guru-guru bertauliah. Dan saya rasa tidak perlulah saya menghuraikan apa makna hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Jadi sepintas lalu bahawa Abu Hanifah ini dia banyak menggunakan pendekatan, antaranya adalah mendahulukan hukum mutlak di dalam Al-Quran berbanding dengan hukum di dalam hadis ahad dan juga qiyas. Mendahulukan ijtihad para sahabat daripada beramal dengan hadis yang sahih. Sekiranya ijtihad perawi di dalam kalangan sahabat bertentangan dengan maksud hadis, dan mendahulukan hukum qiyas di dalam Al-Quran daripada hadis ahad. Menghukumkan hukum khas di dalam Al-Quran daripada hadis ahad dan juga qiyas. Di sini saya mengemukakan contoh-contoh tentang kaedah cara istinbat hukum yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Terdapat banyak perbahasan Imam Abu Hanifah berkenaan dengan hal ini, ialah termasuklah tentang bab taharah, bab menghadap kiblat, bab musafir, bab wuduk, bab solat, bab tawaf dan banyak lagi. Bab taharah misalnya, sekiranya najis terkena pada badan ataupun pakaian, maka harus dibersihkan dengan sesuatu cecair. Kalau di dalam mazhab lain tertentu dengan air. Di dalam mazhab Abu Hanifah dan juga pegangan pendirian Abu Hanifah, najis boleh dibasuh dengan semua cecair, tidak semestinya tertentu dengan air. Yang dapat menghilangkannya tidak ditentukan dengan air sahaja. Dalil yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita tak tengok ataupun tak mempelajari mazhab Imam Abu Hanifah ini, kita rasa dia banyak main akal. Dia banyak main akal. Betul lah sebagaimana yang tuduhan lontaran kepada Abu Hanifah. Tetapi bila kita mempelajari dia dengan secara terperinci dan juga detail, bahawa Imam Abu Hanifah mempunyai dalil dan hujah yang cukup kuat. Dalilnya yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, wasiyabaka fatahhir. Pakaian engkau hendaklah dibersihkan. Ini adalah nas mustlak, tidak harus dikaitkan dengan perkara yang lain tanpa dalil. Kita nak sebut air itu mesti air yang mutlak, bukan mustakmal, bukan dengan air mawar, air tebu dan sebagainya, tak ada dalil. Dia kata ini nas hukum yang mutlak yang diambil daripada Al-Quran. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan membasuh pinggan mangkuk yang telah dijilat oleh anjing. Kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Apabila bejana kamu dijilat oleh anjing, kenalah dibasuh 7 kali,
salah satu daripadanya dengan air tanah. Najis itu boleh disucikan dengan air, ia juga boleh disucikan dengan sesuatu cecair, maka tidak tertentu dengan air sahaja. Yang lain seperti cuka, boleh basuh dengan cuka, air mawar dan lain-lain. Bahkan kemungkinan menghilangkan najis dengan cecair itu, cuka, air mawar, lebih suci dan sempurna. Sebab dalam Al-Quran kata, pakaian kamu hendaklah dibersihkan. Jadi Imam Abu Hanifah kata Allah Ta'ala tak letak syarat. Allah Ta'ala tak sebut dikaitkan dengan perkara-perkara yang lain. Syarat suci itu mesti air mutlak, tak ada. Secara mutlak Allah Ta'ala kata bersihkan pakaian kamu. Selain itu, dalam bab menghadap kiblat pula, seseorang yang sembahyang tidak menghadap kiblat pada malam yang gelap, apabila berlaku kesamaran padanya tentang arah kiblat, kemudian nyata baginya dia telah tersilap di dalam sembahyangnya, maka sembahyangnya sah. Sembahyang dalam gelap gulita, lebih-lebih lagi dulu mana ada lampu, cahaya tak ada. Sampai waktu sembahyang, sama ada sembahyang maghrib ataupun isya, jadi dalam keadaan tak jelas arah kiblat itu, lalu sembahyanglah mengarah ke mana sahaja yang dizonkan oleh musalli ataupun orang yang sembahyang itu arah kiblat bagi dia. Tiba-tiba tersalah. Kemudian nyata baginya dia telah tersilap, maka sembahyangnya sah. Imam Abu Hanifah berdalilkan kepada ayat Al-Quran, ayat 115, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu timur dan barat, dan kemana sahaja kamu mengarahkan itulah wajah kiblat Allah. Ayat ini diturunkan selepas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Amir bin Rabi'ah. Beliau berkata, adalah kami bersama Rasulullah SAW pada musafir di malam yang gelap, maka kami tidak mengetahui di manakah arah kiblat, maka sembahyanglah kami dalam istihad masing-masing. Pada keesokan harinya kami mendapati kami tersilap arah kiblat, maka kami telah memberitahu kepada Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 115, dan dikehendaki dengan hukum ini adalah telah datang dengan nas dalam keadaan berlakunya kesamaran, maka tidak harus dikaitkan dengan alasan lain. Maka ayat yang kita bacakan tadi, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, ayat itu dia ada asbabun nuzulnya. Sebab turunnya ayat itu apabila sahabat mengadu kepada Rasulullah, mereka tersilap di dalam menentukan kiblat. Jadi Abu Hanifah kata tanpa perlu dikaitkan dengan alasan-alasan yang lain, perkara-perkara yang lain untuk menentukan sahnya sembahyang. Allah Ta'ala kata di mana sahaja kamu menghadap itulah wajah kiblat Allah. Maka Abu Hanifah berpegang secara mutlak ayat yang dibacakan tadi. Seterusnya dalam bab musafir, Imam Abu Hanifah mengharuskan berbuka puasa dan mengqasarkan sembahyang di dalam musafir tanpa membezakan musafir yang taat ataupun musafir maksiat. Dalam mazhab kita Syafi'i, mesti musafir yang maksiat, mesti musafir yang taat. Kalau tidak melibatkan musafir yang taat, musafir yang maksiat dibuat pergi itu tujuan untuk melakukan sesuatu dosa, melibatkan diri di dalam program-program maksiat, maka dia tidak boleh qasar sembahyang. Itu umum semua kita tahu kan. Dan tak boleh dia berbuka puasa dengan sebab musafir maksiat itu. Tapi bagi Abu Hanifah boleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ayat ini secara mutlak, faman kana minkum maridan aw ala safarin, barang siapa yang sakit ataupun dia bermusafir. Jadi Allah Ta'ala tak tentukan, tak takhsiskan musafir mesti melibatkan musafir yang taat. Tak, dicerita secara umum.
Tapi janganlah kita silap faham pula kita boleh bermusafir untuk berbuat maksiat. Itu bukan isunya. Isu yang nak diketengahkan oleh Abu Hanifah, boleh tak qasar di dalam musafir maksiat, ataupun boleh tak berbuka puasa di dalam musafir maksiat. Kadang-kadang orang silap faham apa yang dikendaki, murad yang dikendaki oleh imam. Sebab saya terkena beberapa kali ketika membahaskan isu fiqh, saya kata ada mazhab berlaku sentuhan lelaki perempuan tidak batal air sembahyang. Ada di kalangan yang hadir, dia angkat tangan. Dia kata kalau gitu kita orang lelaki ni boleh pegang perempuan sesuka hati. Adakah maksud begitu? Saya kata ada pandangan daripada mazhab, daripada ulama, sentuh lelaki perempuan tidak batal. Aula mastumun nisa itu mereka memahaminya dengan maksud yang lain, bukan sentuh dengan tangan. Oh, dia kata kalau gitu ustaz mengajar macam tu, dia pergi marah dekat saya. Kalau ustaz mengajar macam tu, saya bawakan kepada masyarakat, nanti orang anggap ustaz membolehkan bersalaman dengan lelaki perempuan tanpa batasan. Oh, saya kata lain maksud tu, lari jauh tu daripada apa yang saya nak sampaikan. Begitu juga isu tentang Abu Hanifah ni, bukannya suruh musafir buat maksiat. Dia nak ceritanya isunya, kalau sekiranya musafir maksiat pun diharuskan qasar sembahyang, dan juga diharuskan berbuka puasa. Tidak semestinya tertentu kepada musafir yang taat. Yang berikutnya, jadi okey, yang khususnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Ijtihad Abu Hanifah di dalam menilai ayat ini adalah wuduk tidak perlu dengan niat. Wuduk tidak perlu dengan niat. Tertib, tuan-tuan nak basuh kaki dulu pun boleh dalam bab Abu Hanifah, dalam mazhab Abu Hanifah. Mualat, boleh selang, basuh muka dulu, lama pula basuh tangan, lepas tu lama pula basuh sapu kepala, lepas tu kaki. Tidak memerlukan tertib dan juga tasmiyah sebagaimana yang disyaratkan wuduk di sisi Imam Syafi'i. Sebab ayat Quran tu kata bila kamu nak sembahyang, kamu basuh muka kamu, tangan kamu, kepala kamu dan juga kaki kamu. Tak disyaratkan mualat dalam ayat yang kita bacakan tadi. Tak disyaratkan niat, tak disyaratkan tasmiyah, dan juga tidak disyaratkan tertib. Jadi berhubung dengan masalah niat ini, sebenarnya sebahagian daripada orang dia silap faham. Dia berdalilkan kepada ayat Quran, innamal a'malu binniyat. Hanya setiap ibadat itu didasarkan dengan niat. Sebenarnya hadis ini bukan berkaitan dengan niat di dalam ibadat yang diletakkan dalam mazhab Syafi'i. Kalau nak sembahyang ada qasad, ta'rak, ta'yin kan. Sebenarnya hadis ini berkaitan dengan hijrah. Hijrah itu berlaku selepas sembahyang. Kefarduan sembahyang berlaku sebelumnya hijrah. Adakah para sahabat tak niat? Ini kena belajar betul-betul ni. Jadi alhamdulillah lah, maknanya guru takmir, guru tauliah ni datang dengar. Takut kita silap mengajar orang. Hadis itu kita pasang tak betul tempatnya. Walaupun sebahagian ulama berdalilkan dengan hadis itu. Hadis yang berkaitan dengan niat bukan tentang nak ceritakan tentang perlunya niat di dalam ibadat. Hadis itu berkaitan dengan hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya lillahi wa faman kanat hijratuhu lidunya, apa hadis itu? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya liyusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini berkaitan dengan hijrah. Ada sebahagian sahabat berhijrah kerana Allah dan Rasul. Sebahagian sahabat dia hijrah kerana untuk mencari dunia, peluang-peluang pekerjaan, perniagaan, peternakan di Madinah Munawwarah. Dia ada niat macam tu, bukan kerana Allah dan Rasul. Sebahagian daripada sahabat niat
keluar, ada seorang sahabat yang dikenali dengan Muhajir Ummul Qais. Oleh kerana Ummul Qais dia berhijrah ke Madinah Munawwarah, itu dia berhijrah kerana perintah Allah. Tetapi seorang lelaki ini kerana nak berkahwin dengan dia, Rasulullah tahu. Sebab tu Rasulullah kata, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi kesimpulannya hadirin sekalian, hadis berkaitan dengan niat adalah berkaitan dengan isu hijrah. Sahabat-sahabat yang pergi berhijrah mesti ikhlas, tulus ikhlas hati mereka 100% kerana Allah dan Rasul. Barulah mereka memperolehi imbuhan, habuan, hadiah daripada Allah dan Rasul, bukan daripada tujuan dan maksud-maksud yang lain. Sebab itu banyak ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hijrah. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang berhijrah, keluar daripada rumahnya berhijrah kerana Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, niscaya dia akan mendapati suatu keluasan, suatu ghanimah, rezeki yang melimpah ruah. Allah Ta'ala takdirkan sahabat yang berhijrah ni, kalau dia meniaga di Madinah, perniagaan dia maju. Dia bercocok tanam di Madinah ini, cocok tanam dia subur, mengeluarkan hasil-hasil yang lumayan. Kalau dia menternak binatang, dia membiak dengan begitu pesat, kerana niat kerana Allah dan Rasul. Jadi hadis berkaitan dengan niat itu nak menerangkan kepada para sahabat perlu niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah, bukan di atas maksud tujuan-tujuan yang lain. Sebab itu Abu Hanifah di dalam ijtihad dia, kalau nak ambil sembahyang tak perlu niat, sebab niat tu dah automatik dia mari nak sembahyang. Masa dalam perjalanan tu dah ada dah niat. Dia melangkah kaki nak pergi ke mana tu? Nak pergi ke pasar ke? Nak pergi ke masjid ke? Dia nak pergi ke mana? Dia pergi tu ke masjid, dah tentu dia ada niat. Dia datang ke masjid tu dia nak niat. Sebab itu mereka bila duduk atas sejadah tikar sembahyang, imam atau makmum Allahu Akbar. Sebab apa mereka tak was-was sebagaimana yang biasa orang kita sembahyang, bila takbir tu kadang-kadang kita confuse, dia sembahyang raya ke sembahyang 5 waktu. Allah Allah Allah, tu tak kira tentang rentak kafiat macam nak bersilat pun ada. Sebab apa dia was-was? Kerana nak pasang tu, dia nak pasang qasak ta'rak ta'yin tu dalam hati. Ambil sembahyang sampai lenjun tu, tapi basah pakaian, tak masuk niat. Tak masuk niat tu, tak masuk ketika mengambil sembahyang. Nak sembahyang pun tak masuk. Sebab apa? Dia kena pasang niat qasak ta'rak ta'yin kalau dalam bab sembahyang. Kalau bab berwuduk, kena separuh daripada bahagian muka baru boleh pasang niat. Sebab di sudut definisinya qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Qasad sesuatu berserta dengan perbuatan. Ketika mari tu tak boleh. Maksud ketika air sembahyang tu mari tu tak boleh pasang niat lagi. Dia kena muka dulu baru berniat. Jadi kadang-kadang kena muka dulu baru mari niat. Kadang-kadang tengah air tu duk mari ke muka baru lintas niat, tak pakai. Waktu dia buang air. Ketika dia tak ada air dekat paip ke kolah ke, dia buang balik. Sebab tak masuk lagi. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Pakistan, India ke Afghanistan, mereka tidak ada, saya tak pernah tengok orang sembahyang ambil sembahyang ni was-was. Profesor Dr. Abdullah tadi pun sebut diamalkan oleh sebahagian penduduk dunia, dan ibadah mereka itu senang. Sebab di dalam Islam memanglah diasaskan agama itu di atas dasar kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan kepada kamu, tidak mahu menyulitkan. Contoh yang berikutnya. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tawaf melalui surah Hajj ayat 29. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah kamu tawaf akan Baitullah, yakni Kaabah yang tua sejarahnya itu. Ijtihad Imam Abu Hanifah di dalam menilai
ayat ini adalah ibadah tawaf tidak disyaratkan dengan wuduk, sebagaimana mazhab yang lain seperti mazhab kita Asy-Syafi'i. Jadi nak wuduk tu mesti, nak tawaf mesti syaratnya wuduk. Tanpa wuduk tawaf tidak sah. Tapi Abu Hanifah tak. Kerana Allah Ta'ala kata hendaklah kamu tawaf di Baitullah. Allah Ta'ala suruh tawaf sahaja tanpa disertakan dengan syarat wuduk. Ayat ini adalah ibadat tawaf tidak disyaratkan untuk berwuduk. Maka di sisi Abu Hanifah tidak disyaratkan wuduk dengan hadis ahad. Maka hadis ahad bertentangan dengan hukum khas di dalam Al-Quran, maka hadis ahad tidak diamalkan. Adapun berkenaan dengan bab solat seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, warqa'u ma'ar raki'in, dan rokoklah kamu semua berjemaah bersama dengan orang-orang yang rokok. Ijtihad Abu Hanifah adalah tumakninah bukan sebahagian daripada, saya tersilap tulis hukum, maknanya rukun sembahyang dengan hadis ahad. Hadis tentang tumakninah ini bukan hadis mutawatir, hadis ahad. Jadi Imam Abu Hanifah kata tak boleh kita beramal dengan hadis ahad kerana bertentangan dengan hukum mutlak Al-Quran, warqa'u ma'ar raki'in. Allah Ta'ala kata rokoklah bersama dengan orang-orang yang rokok. Jadi kita tengok beberapa hadis yang diambil dalil oleh para ulama tentang tumakninah. Di antaranya, idza qumtum ila salati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rqa' hatta tatma'inna raki'an summa rqa' hatta ta'tadil qa'iman summa yasjud hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al dhalika fi salatika kulliha. Maksudnya, jika kamu hendak mengerjakan salat maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi kamu. Jadi bagi Abu Hanifah, kalau seseorang yang sembahyang selain daripada tidak perlu tumakninah, kerana Quran kata farqa'u ma'ar raki'in, Abu Hanifah juga berpegang kepada ayat Quran dan juga hadis faqra' ma tayassara minal Quran. Bacalah sesuatu yang memudahkan kamu daripada ayat Quran. Tidak semestinya surah Fatihah. Macam dalam mazhab Syafi'i, surah Fatihah sebahagian daripada rukun sembahyang. Tak sah sembahyang tanpa membaca surah Fatihah. Sebab dalam hadis menyebut la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab wa man lam yaqra' bi Fatihatil kitab fa salatuhu khida'un. Tidak ada sembahyang orang yang tidak membaca surah Fatihah. Dia suruh berhenti awal ni, jatuh saja ni. Ada masa lagi tak? Doktor, saya ambil sikit lagi. Sebab ni masa doktor dah ni. Hadis saya, dalam isu hadis ini saya selalu berdebat dengan maulana saya dan juga sahabat-sahabat saya. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, tidak ada sembahyang orang yang tak baca surah Fatihah. Macam mana mazhab Hanafi kata surah Fatihah bukan sebahagian daripada rukun? Lepas tu macam mana pendapat kamu? Dia kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri sendiri. Maksudnya kita sayang diri kita 100%. Tiba-tiba saudara kita tak sayang 100%. Maka adakah iman kita tidak sah? La yu'minu ahadukum. Macam mana dia kata? Sebab bukan sahaja Abu Hanifah suka berdebat. Kalau tuan-tuan belajar hadis melalui sistem Diobendi ataupun fiqh mazhab Hanafi, hari-hari dia berdebat. Perlis ni buat debat juga berkala. Di Pakistan kami mengaji dulu, hari-hari dalam berdebat dalam isu yang remeh-temeh. Sebab tu orang mazhab Hanafi ni cerdik. Macam mana dengan hadis yang lain? La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang orang yang berhampiran dengan masjid melainkan dalam masjid. Adakah orang yang sembahyang di rumah dia, kalau dia duduk dekat masjid tak sah sembahyang dia? Masa tu saya jadi kantoi. Saya tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Sebab tu mereka ada dipanggil la nafyus sihah dengan la nafyul kamal. Sebenarnya la di sini bukan nafyus sihah, dia kata nafyul kamal. Jadi la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak ada sembahyang orang yang tak baca surah Fatihah, nafyul kamal, bukan nafyus sihah. Bukan tak sah sembahyang tu. Sembahyang sah. Tapi tak sempurna. Makruh je paling tinggi.
Jadi begitu juga tentang hadis yang kita bacakan tadi, faqra ma tayassara minal Quran. Bacalah sesuatu yang memudahkan kamu daripada Quran. Apa-apa ayat yang kita ingat daripada Quran, tak semestinya surah Fatihah. Surah apa yang kita ingat? Surah Inna A'ka Allah 3 ayat boleh rokok dah, sah sembahyang. Jadi saya nak bawa ni tujuannya tuan-tuan, untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut, tuan-tuan baca usul Syashi, usul fiqh di dalam mazhab Hanafi. Jadi tuan-tuan ni boleh dapat buka ni. Saya bukan menjaga kita ni, saya suruh tuan-tuan cari. Tak kira tuan-tuan kata saya pergi mengemping pula dalam majlis ni, bukan. Dapat maklumat banyak dalam kitab ni sebab kebetulan saya mengaji kitab ni kepada anak murid kepada pengarang kitab ni, iaitu Syekh Anwar Badakhshani. Jadi untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut, ini pembentangnya ni secara ringkas saja. Jadi tuan-tuan boleh rujuk. Jadi kesimpulannya, kembali kepada isu tadi, hadis yang dibacakan tadi suruh baca Quran daripada apa yang kita ingat. Tak semestinya surah Al-Fatihah. Yang berikutnya, mendahulukan ijtihad para sahabat daripada beramal dengan hadis yang sahih sekiranya ijtihad perawi dalam kalangan sahabat bertentangan dengan maksud hadis. Di sini kalau orang yang tak mengaji mazhab Hanafi seolah-olah nampak Imam Abu Hanifah ni dia melebihkan akal, logik daripada hadis. Contohnya hadis yang berkaitan dengan jilatan anjing. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ma'i ahadikum idza walagha fihi kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Hadis ini kita baca tadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suci bejana kalian apabila telah dijilat pada anjing, maka hendaklah dibasuh 7 kali pertamanya dengan air tanah. Jadi Abu Hanifah dia berpegang dengan kaedah al-ibratu bima ra'a wala bima rawa. Hadis menceritakan bila kena jilatan anjing basuh 7 kali, basuh 7 kali. Imam Syafi'i itulah yang Imam Syafi'i pegang. Abu Hanifah kata basuh 3 kali saja. Oh, kita nampak kalau kita tak belajar mazhab Hanafi ni, dia ni mengenepikan hukum yang ada dalam hadis, mengenengahkan idea dia sendiri. Sebenarnya tidak. Siapa yang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, siapa yang paling faham sebelum turunnya kepada imam-imam mazhab? Kita lebih jauh lah terpaksa bertaklid kepada imam-imam mazhab ataupun mana-mana ulama untuk memahami sesuatu hadis. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat. Antara imam 4 mazhab ini dengan sahabat, siapa paling faham hadis itu? Kita tengok kebijaksanaan Abu Hanifah. Contohnya dalam satu hadis yang biasa kita dengar kan, innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi. Sesungguhnya mayat itu diazab dengan tangisan keluarganya. Macam mana kita faham tu? Mayat diazab dengan sebab tangisan ahli keluarga. Sebab tu kita pernah dengar juga orang sebut kalau adik-beradik kita, ibu bapa kita, saudara mara kita meninggal dunia, jangan menangis sebab Nabi larang. Hadis ni hadis sahih. Mayat diazab di dalam kubur dengan sebab tangisan ahli keluarga. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah nak pukul orang yang menangis sebab keluarga dia mati. Waktu orang tu kata betul ke fahaman Sayyidina Umar ni? Akhirnya pergi tanya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah baca ayat Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Seseorang tidak diseksa dengan sebab kesalahan orang lain. Rupa-rupanya Sayyidina Umar silap faham daripada hadis ni. Sebabul wurud hadis ini adalah kerana seseorang yang mati di zaman jahiliyah dan setelah dia masuk Islam, dia pun berpegang beramal sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah ni sebelum dia meninggal dunia, dia wasiat, kalau aku mati besok, hendaklah kamu menangis, kamu meratap, kamu meraung, bagi menunjukkan bahawa dia ada jasa kepada masyarakat. Kalau dia mati ni, orang tu buat tak heran je, tak ada menangis, tak ada sedih, maka dia tidak ada sumbangan kepada masyarakat. Lalu disuruh. Dengan sebab itulah dia diazab, sebab dia suruh. Yang kedua,
Dengan yang kedua, sebab apa mayat itu diseksa di dalam kubur? Sebab bila orang mati dia meratap, dia menangis, dia meratap. Bila dia mati, bila orang mati dia menangis, dia meratap. Tiba-tiba dia mati, orang ikut contoh dia. Itu terkena di dalam hadis, di dalam amaran Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa wajru man amila biha wa la yamqusu min ujurihim syai'a. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'a. Siapa tunjuk benda yang baik kepada orang, dia dah mati, orang ikut, dia dapat pahala. Dia dah mati dah, orang dah ikut lagi sunnah yang baik itu yang pernah ditunjukkan kepada orang. Dan yang kedua, orang yang telah mensunnahkan perbuatan yang jahat, perbuatan yang mendatangkan dosa, macam si mati ini. Sebelum dia mati, bila orang lain mati, dia meratap, dia menjerit. Jadi orang tiru perangai dia. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa-siapa yang mensunnahkan suatu sunnah yang buruk. Jadi sebab itu ya datang hadis ini. Innal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahlihi. Sesungguhnya mayat itu diazab dengan sebab tangisan keluarganya. Jadi siapa yang faham isunya tentang hadis? Bukankah perawi hadis lah. Sahabat-sahabat yang lain yang bukan merupakan perawi hadis, mungkin dia tidak berada ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu, sebagaimana Sayyidina Umar tadi. Jadi kembali kepada isu yang kita bentangkan tadi, Abu Hurairah ini dia faham, dia pegang bahawa jilatan anjing di dalam istihad dia hanya basuh 3 kali tanpa air tanah. Dia ambil satu kaedah, dia ada satu kaedah di dalam mazhab Hanafi hasil daripada istihad Abu Hurairah ini, al-ibratu bima ra'a wala bima rawa. Pengajaran itu diambil daripada ijtihad perawi, bukan daripada hadis yang diriwayatkan oleh perawi. Hadis itu macam-macam dia mari. Macam kita sebut tadi, Sayyidina Umar dia silap faham hadis itu. Jadi bukanlah menunjukkan, menggambarkan kepada kita dia ambil akal semata-mata. Dia tak boleh lari daripada sandaran ijtihad yang dikemukakan oleh para sahabat. Tadi Profesor Abu Laih ada sebut tadi, kalau tuan-tuan mengaji kitab Ma'nil Athar li Imam Abi Ja'far At-Tahawi, semua pandangan dalam mazhab Hanafi disokong dengan dalil, sama ada pegangan sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Bukan dia terletak kepada akal semata-mata. Banyaklah, saya tak sempat nak bentangkan di sini. Jadi tuan-tuan boleh baca. Saya cadangkan kitab Ma'nil Athar dan juga kitab ni untuk memahami mazhab Hanafi dengan lebih mendalam. Okey, kesimpulan yang terakhir, masa pun dah terlajak. Banyak lagi contoh-contoh yang lain tuan-tuan untuk kita memahami pegangan ijtihad Abu Hanifah dengan secara mendalam. Kesimpulan, Imam Abu Hanifah merupakan seorang tokoh ulung dalam sejarah Islam yang bukan berasal daripada keturunan Arab. Sejarah memperlihatkan bahawa beliau berjaya mengukir nama sebagai tokoh yang mahir dalam segenap lapangan ilmu Islam, khasnya bidang fiqh. Ketokohan Abu Hanifah dalam bidang fiqh dapat dilihat melalui ketekunan beliau dalam menuntut ilmu daripada sumber yang diyakini dan para guru yang berwibawa. Imam Abu Hanifah adalah sangat mengutamakan dan mendahulukan Al-Quran dalam setiap ijtihad dan fatwanya. Beliau juga sangat teliti dalam menentukan martabat hadis untuk menentukan hukum. Sangat teliti di dalam menentukan kedudukan hadis di dalam mengeluarkan istinbat hukum. Hal ini bertentangan dengan anggapan setengah orang yang mengatakan beliau mendahulukan akal dalam ijtihad fatwanya. Orang kata mendahulukan akal daripada nas. Itu salah. Yang oleh yang demikian, ketokohan dan sumbangan Imam Abu Hanifah yang sangat hebat dalam bidang fiqh daripada dahulu kini telah mencorakkan dunia fiqh yang harus ditekuni dan dimanfaatkan untuk membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.